bila nak bermula, okey, macam tuan-tuan dan perempuan pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan adalah orang yang kita kata fokusnya untuk IPO. Okey, untuk CGS IMB ni sebenarnya IPO dia bagi saya lah, pendapat saya lebih mudah. Sebab apa? Dalam IPO dia ada EIPO. EIPO ni ramai orang yang tak pernah tahu, sebab sebelum ni orang akan beli IPO guna, dia akan beli IPO guna apa ni orang panggil, dia akan guna platform terus tau. Maksudnya dia dah guna CIMB Click, dia akan direct kat situ. Tapi lepas CIMB Click dah tak ada, maksudnya CIMB dah tak letak untuk beli EIPO kat situ. So apa yang dia buat ialah CGS CIMB. So sebenarnya EIPO dalam CGS CIMB ni dah lama. Dia bukan baru, dia dah lama. Okey, bagi mereka-mereka yang dah ada account ataupun belum ada account, pastikan apa nama dia? Kalau dah ada account, pastikan account tu aktif. Bagi yang belum ada account, pastikan account tu dia buka dulu. So nanti boleh akses EIPO ni. So siapa yang biasa beli IPO, ambil contoh lah, ada yang beli IPO dekat CMB dulu, dia letak M+, sekarang ni semua kena go through CGS CMB. Okay, so kena go through, kena ada akaun CDS ni, so kena beli dekat situlah. Okay, so EIPO ni sebenarnya nak bayar dia tak perlu ada akaun dalam tak perlu ada duit dalam akaun CDS tu pun. Sebenarnya bayar dia, nanti saya akan tunjukkan bayar dia macam mana lah. Okay, bila dah ada akaun, pastikan akaun tuan-tuan dan perempuan aktif. Sekejap diorang nak admit. Okey, pastikan akaun tuan-tuan dan perempuan itu aktif tau. Okey, aktif ni maksud dia akaun tu boleh diakses untuk jual dan beli. Sebab apa? Kebanyakan orang dia dah buat CDS, lepas tu dia tak aktifkan akaun dia. Okey, so ini kita kena pastikan akaun yang kita dah buat, akaun CDS tadi, aktif dan boleh digunakan. Okey, maksud boleh digunakan tu kejap lagi saya tunjukkan. Yang kedua, bila dah buka akaun CDS, pastikan akaun CDS tuan-tuan dan perempuan tu dah ada semua. Contohnya untuk CGS CMB perlu ada nama ID, nombor 2 perlu ada username nombor 1, nombor 2 perlu ada password, dan yang ketiga kena ada trading pin. Okey, trading ini 3 perkara yang perlu ada. Biasa benda ni akan dihantar melalui email. Okey, dia akan hantar melalui email. Akan tetapi mungkin ada yang terlepas pandang ke email ke apa semua. Kalau terlepas pandang, boleh hubungi saya untuk dapatkan 3 benda ni. Okey, yang pertama tadi akaun dah siap. Okey, akaun dah siap. Nombor 2, kita akan pergi pula kepada macam mana nak set up. Contohnya username, password, lepas tu dengan trading pin. Itu nombor 2. Ini perkara yang penting. Dan yang ketiga, pastikan sebelum beli EIPO, dekat EIPO, pastikan tuan-tuan dan perempuan try buka dulu platform. Okey, try buka dulu platform. So hari ini saya akan tunjukkan daripada mula macam mana nak buka dulu platform. Okey, step yang pertama buka CDS, nombor 2 pastikan ada setup dia, nama, username dengan username, password dengan ID tu, trading pin tu tadi. Dan sekarang kita akan buka. Okey. So saya harap tuan-tuan dan perempuan nampak okey dekat skrin saya ni. Okey, dekat skrin saya ni. Okey, ini sampel apa ni nama dia? iTrade. Maksudnya trading bawah CGS CIMB, kita akan menggunakan iTrade. So apa yang kita akan tekan? Kita akan tekan member login. Okey, pastikan tuan-tuan pastikan dah ada semua tu tadi, username, ID apa semua dah ada, baru boleh tekan member login. So bila dah tekan member login, dia akan keluar ni, user ID dengan password. Okey. So saya akan guna sample account. Okey. Ini sample account Okey. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan perempuan akan nampak benda ni. So akan nampak benda ni. So ini adalah iTrade. Okey. Yang pertama tadi macam saya cakap, perlu pastikan tuan-tuan dan perempuan ada akaun CDS. Akaun CDS dah buka, ada username, ada ID, ada username, ada password dengan trading pin. Dan bila dah masuk, tuan-tuan dan perempuan akan masuk ini, trading platform. So inilah trading platform.
Okey, kenapa perlu ada trading platform ni? Kenapa benda ni penting? Salah satu sebab dia ialah bila masuk dekat sini, jual dan beli akan berlaku di sini. Walaupun tuan-tuan dan puan pakai kata apa pakai EIPO, tapi EIPO nanti akan dibawa ke sini. Sorry. Akan dibawa ke sini dan tuan-tuan dan puan perlu aktifkan trading platform ni lah. Okey. So jadi bagi siapa-siapa yang tak ada benda ni, pastikan dia kena ada dan dia kena paling-paling tidak lah jelas lah trading platform ni apa function dia apa semua. Okey, baik. So, kita dah pergi ke trading platform. So, trading platform ni juga, kejap lagi saya akan kembali kepada trading platform ni. Sebab apa? Sebab saya nak pastikan yang tuan-tuan dan perempuan tahu trading platform CGS-CIMB Okey. Sekarang ni saya akan tunjukkan dekat mana EIPO tersebut. Okey. Saya akan tunjukkan dekat mana EIPO tersebut. Okey, EIPO ni dengan trading platform dia lain Okey. So saya akan keluar trading platform ni. Okey. So tadi perasan tak bila saya buka CGS-CIMB, bila saya klik CGS-CIMB, saya klik iTrade ni, saya akan dibawa kepada 3 tempat. Sekejap saya patah balik. Saya akan dibawa kepada 3 tempat. Misalnya saya tekan member login, dia akan keluar 3 ni, nampak? Dia ada trading hall, dia ada EIPO dengan dia ada CFD. Okey. Ini yang penting ni. Ini yang penting. Trading hall tadi, yang saya buka tadi, platform tu itu trading hall. Yang kedua EIPO. Jadi bagi sesiapa yang berminat nak beli IPO, di bawah CGS-CIMB kita menggunakan EIPO. So inilah yang sangat penting perlu kita tahu. Sebab apa? Ini dia memudahkan tuan-tuan dan puan untuk jual beli IPO. Tak payah lagi masuk Maybank to you ke, tak payah lagi masuk kira kata macam nak masuk CMB Click ke apa ke, dah tak perlu. Sekarang buka je dekat EIPO. So bila tekan dekat EIPO, dia akan keluar macam ni. Nampak tak? EIPO. Okey, inilah yang saya masukkan dengan EIPO. Okey, baik. Perasan tak dekat depan ni ada beberapa IPO. Ada 1, 2, 3. Okey. Tetapi sebenarnya ini basic dia je. Tuan-tuan dan perempuan perlu masukkan user ID yang tuan-tuan dah register tadi dengan password tu. Username tu, user ID tu dengan password. So saya masukkan tadi, dia sama dengan trading platform tau. Dia sama dengan trading platform. Okay. Okay, nampak? So kita tekan login. So dia akan masuk. So dekat sini dia akan sama dengan trading platform punya apa ni nama dia? User ID lah. Dan dekat sini tuan-tuan dan puan kena tahu juga dia dah automatic link. Kebanyakan masalah bila guna CIMB Click adalah apabila guna CIMB Click, dia orang selalu tersilap masuk nombor CDS. Dan kadang-kadang dia akan ada masalah apa tau? Masalah di mana bila dekat akaun CDS tu tadi, bila guna CIMB Click tu tadi, kadang-kadang dekat akaun CDS dia tak muncul saham yang dia dah beli tu, tapi duit dah tolak. Maksudnya dia dapat tapi dekat saham tu dia tak muncul. So benda-benda ni memang selalu terjadilah. Tapi bila guna EIPO ni, benda tu jarang sangat terjadi. Maksudnya biasanya memang clear lah, memang akan terus masuk dalam akaun CDS. Sebab tu saya memang galakkan semua customer-customer gunakan akaun EIPO di bawah CGS-CIMB ni. Sebab apa? Dia mudah dan clear. Dan nak pembayaran dia pun sangat senang. Okay. So, baik, ini adalah EIPO. Okey, ini simple memang EIPO. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, EIPO di dalam CGS-CIMB ni, dia ada banyak, kita panggil dia lebih interaktif tau. Sebab apa? Dekat sini kita boleh tengok historical IPO. IPO yang sebelum ni lah. Okey, kita boleh tengok. Macam contoh Skyworld. Kita boleh tekan. Nampak? Kita boleh dapat semua maklumat-maklumat. Saya rasa tak keluar. Sekejap saya share. Bila kita tekan dekat saham tersebut, contohnya saya tekan DC Healthcare ni, okey, dia akan keluar sebab saya share apa yang keluar dekat sini. Dia akan keluar benda ni. Nampak tak?
boleh nampak ada issuer, ni semua maklumat-maklumat basic yang kita perlu tahu tentang IPO tersebut. Ini yang dah lepas. Okey, tapi yang baru yang akan datang pun akan ada juga. Okey. So, dalam masa yang sama, kalau kita balik back kepada kita punya tadi CGSMB IPO tu tadi, dekat situ kalau kita nak pergi dekat application status, nampak dekat sini. Tadi saya ada tekan day 3. Nampak dia ada pending payment. Nampak. So ini semua, ini adalah contoh-contoh apa status yang kita jual dan belilah. Okey, dengan satu dekat sini kita ada research. Research ni kalau kita tekan research, dia akan bawa balik kita dekat trading iTrade tu tadi, trading hall tu tadi. Nanti sekejap lagi kita akan patah balik. Okey. So dekat sini kita dah pergi kepada eIPO. Okey, inilah contoh-contoh dekat eIPO lah. Okey, baik. So kita pergi ke IPOs. Kalau nak tengok IPO semasa, ada dekat sini IPOs lah. Okey. So, bila saya bercerita pasal IPO, mesti kita nak tahu macam mana saya nak beli IPO. Okey. Apa jua IPO yang keluar dalam eIPO, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli tanpa ada duit pun dalam akaun CDS tu. Okey? Sebab apa? Pembayaran dia hanya boleh dilakukan melalui bank. Maksudnya bank yang biasalah. Okey, contoh-contoh bank yang biasa kita guna adalah bank Maybank dengan CIMB. Buat masa sekarang ada dua benda ni, dua bank ni. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih nak guna Maybank ataupun nak guna CIMB untuk bayar IPO tuan-tuan dan puan-puan melalui, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih nak bayar tuan-tuan dan puan-puan punya IPO melalui Maybank ataupun CIMB. Okey? So jadi jelas Okey. So kalau ada apa-apa soalan sebenarnya boleh je tanya saya. Sebab apa? Sebab saya harap kita takut sebab kebetulan dah bercakap ni, boleh je tanya soalan. Akan tetapi kalau nak tengok, sebab video ni dirakam dan dia boleh diulang-ulang, tuan-tuan dan puan boleh tengok banyak kali ulang-ulang video ni supaya tak lupalah. Okey. So dekat sini. Baik. Saya nak beli saham. Saya nak beli IPO lah. Saham lah juga kan. Saya nak beli IPO. Macam mana cara dia? Okey. Benda pertama sekali yang perlu saya buat, saya kena tahu dulu apa IPO yang saya nak beli. Bila keluar je IPO dekat new IPO ni, so saya akan tekan dekat IPO yang saya nak. Contohnya saya nak tengok MYMBN. Okey. So benda pertama, bila kita nak beli IPO, kita kena tahu dulu maklumat dia. Okey. Sebab apa? Sebab saya selalu berlaku masalah ialah maklumat dia customer tak tengok. Dia tak betul-betul detail pasal maklumat. Pertama, harga. Harga dekat sini dah ada. Issuer price berapa, board mana, sektor apa. Ini penting. Sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan, bila nak beli IPO ni, dia baru. Dan dia bukannya benda yang ada maklumat yang banyak. So, maklumat yang memang dibekalkan ni, tuan-tuan dan perempuan perlu jelas. Yang kedua, IPO ni, macam mana kita nak menjangkakan IPO ni, salah satu indikator lah. Kita nak tahu IPO ni boleh terbang ke, tak boleh terbang ke. Ialah kita tengok berapa banyak saham dia. So berapa banyak lah. So istilah biasa yang digunakan ialah saham sama ada ke IPO tu ringan atau berat lah. Kita tengok contohnya kan macam MYMBN ni kan. Okey, tengok kat sini 19 juta 300. Dekat sini ini dia buka untuk public. Lepas tu director ada pegang dengan 18 juta 678. Dan dekat sini ada private placement 60 juta. Okey. Yang nombor 2, syariah status. Okey, syariah status ni sangat-sangat penting sebab apa? Bagi mereka yang ada akaun IPO, akaun CDS yang syariah, kalau dia beli kira kata IPO yang tidak syariah, dia takkan dapat, dia tak boleh beli. Dia tak boleh beli saham ni. Dia boleh beli, dia boleh bayar boleh claim, tapi nanti saham tak akan masuk. So apa yang akan buat, remiser akan terpaksa jualkan balik. So benda-benda ni dia akan berpusing nanti pening. So memang tak boleh beli pun saham tu sebenarnya. Okey? So apa yang terjadi, apa yang kita buat, tengok status syariah. Contoh
MYMBN ni memang tak syariah dan kita tak galakkan orang untuk beli, especially untuk orang yang fokus dia kepada akaun syariah. Okey, tapi kalau dia tak kisah, ambil contoh kalau non-Muslim ke, dia tak kisah, dia boleh beli. Okey, baik, saya patah balik. Tadi kita tengok MYBN, kita tengok KGW pula. Nampak? Okey, KGW pula. Bila kita tengok KGW ni, kita dapat tengok kat sini status dia syariah. Okey, bila kita tengok status dia syariah, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat ialah kita boleh beli. So, ini kita kena faham. Okey, kita kena faham yang status syariah ni adalah penting bergantung kepada akaun kita. Okey, so ini asas dalam IPO, nak beli IPO lah. Okey, macam mana kita nak tahu akaun tu syariah ke tak? Sebab itulah penting ni IPO ni. Kalau kita beli guna IPO yang biasa, kadang-kadang kita terpaksa tengok prospektus yang orang bagi. Tapi dekat sini sebenarnya dalam IPO ni, IPO ni semua dah lengkap. Kalau kita tekan dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini prospektus pun dah ada dengan ni. So saya tekan dekat KGW. Okey, saya continue. So kita nak terus beli sekarang KGW. Okey, saya tekan dekat sini, continue. Pertama, tuan-tuan dan perempuan perlu membaca tahu tentang prospektus ni apa semualah. Okey, tekan I have read. Yes. Okey, dan dekat sini dia akan bagi detail-detail prospektus dan paling penting sekali, paling penting sekali ialah dekat sini dia akan tulis. So, sekarang saya tekan satu Okey, tuan-tuan dan perempuan tengok apa yang syarikat ni nak buat dengan duit dia. Tuan-tuan dan perempuan boleh buat research, tuan-tuan dan perempuan. Okey, insyaAllah nanti saya akan buat kelas macam mana nak baca prospektus. Okey, macam mana kita nak baca prospektus? Adakah saham IPO tu baik ataupun tidak baik? Tapi buat masa sekarang ni, saya bagi sedikitlah maklumat apa yang penting dalam prospektus. Prospektus ni kita perlu tahu dulu dalam prospektus ni apa benda prospektus tu sendiri. Apa benda maksud prospektus? Sebab saya tengok ramai orang yang beli IPO, dia tak tengok pun prospektus ni. Dia tak tahu pun prospektus tu apa. So tekan prospektus tu dan go through. Tengok, tak faham tak apa. Go through je. Go through supaya kita boleh ada sedikit maklumat. Ambil contoh, baca dia punya tajuk. Prospektus summary. Highlight apa dekat sini, IPO detail. Perasan tak dekat sini dia bagi tahu dia ada offer dekat MITI, dia ada offer dekat investor biasa. Dan yang paling penting sekali, tengoklah dia punya structure, business model. Okey, business model ni sebab saya yakin ramai sangat orang tak tahu tentang business model sesuatu prospektus tu, sesuatu IPO tu kalau dia tak tengok prospektus. Ambil contoh, kita tengok macam ni business model dia. KGW ni, simple je. Principal activity dia buat logistik dengan warehouse. Type of service, ocean freight, air freight, freight forwarding dengan warehouse. Type of customer, local, foreigner, export, import. So, at least kita tahu benda ni. Okay, saya bagi tahu. Dalam tahun ni, mungkin ada dua lagi forwarder akan masuk IPO. Sekejap, saya confirm dulu. Ada dua lagi forwarder yang akan masuk IPO lah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok KGW punya harga naik macam mana, benda ni pun akan menjadi satu, orang kata apa, kunci lah untuk tuan-tuan dan perempuan tahu forwarding. Contohnya macam sebelum ni kita tengok construction company yang awal hari tu Radium. Lepas tu kita tengok ada sekarang ni Skyworld. Kita tengok Skyworld listing nanti macam mana. So dekat sini setiap daripada syarikat tu, tuan-tuan dan perempuan kena tahu apa bisnes dia, apa dia boleh ni. Sekejap saya check apa lagi satu forwarder. Sebab dia ada forwarder, memang ada forwarder nak masuk. Okey, forwarder yang baru nak masuk akan datang ni AGX. AGX. Ni pun ada jugalah. Tapi bila tu nanti saya bagi tahu lah. So ini tahun ni ada dua forwarder yang akan masuk. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini satu tips lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok IPO tu sendiri. Okey? Tengok dia punya business. Ini simple. Nanti kita share tips lah. Macam mana nak baca dia punya quarter ke apa, business apa semua detail ni. Okey, ni kemudian. Dan akhir sekali kita nak cari fair value dia. Semua kita guna prospektus.
Baik, sekarang ni kita dah tengok tadi, kita dah bagi prospektus 1, 2, 3 dan dekat sini dia ada detail procedure for eIPO share application dan acceptance. Okay, kita boleh tekan. Okay, dekat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah apa detail-detail dia lah. Tapi biasanya kalau kita dah pergi eIPO ni, dekat sini kita dah tahu dah. Kita dah tahu dekat sini semua maklumat ni samalah. Sebab kita akan go through proses dia nanti. Okay, so lepas tu bila kita dah settle, kita dah tengok yang tu tadi, dekat eIPO ni juga ada satu benda yang bagus. Di mana tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan prospektus berbahasa Melayu. Tekan je link prospektus Malay, tekan yes. Alamak, ni tak ada. Tapi ada yang ada lah. Dia akan bagi prospektus berbahasa Melayu. Okay. So, dekat sini link untuk prospektus bahasa Melayu. So, kita continue. Kita nak beli prospektus ni dan kita dah memanglah KGW rasa macam minat lah. Kita nak pergi forwarder. Kita accept dia punya notice apa semua ni, kita baca lah. Okay. Bila dah accept, dia akan keluar maklumat yang macam ni. Okey, maklumat yang depan ni tuan-tuan dan perempuan boleh tengok boleh tengok dekat sini IPO detail. Baca ni betul-betul. Sebab apa? Detail ni yang akan menentukan berapa banyak tuan-tuan dan perempuan nak miliki IPO tersebut. Okey? So dekat sini tuan-tuan dan perempuan kena tengok dulu issuer dia, KGW. Share, berapa banyak share? Pertama, ETBS, issue account number 734. Offer issue, harga dia ni issue price 0.21 sen. Okey. 0.21 sen untuk forwarding ni sebenarnya murah lagi lah. So dia sebenarnya boleh naik lagi tinggi. Sebab kalau kita compare dengan forwarder lain, ambil contoh saya share satu forwarder yang agak terkenal jugalah, macam Harbor ni kita tengok harga. So saya buka ni sekejap. Selingan lah. Kita tengok selingan. Okey, Harbor sekarang harga dia RM1 lebih. Nampak? So, jadi untuk forwarder ni yang baru macam ni, yang baru nak masuk ni, saya rasa 21 sen ni murah. So it is a long term prospect lah dalam apa? Dalam kita punya pasaran saham lah. Dan saya share juga, kalau kita nak tahu Malaysia ni trade dalam masa tahun pada 2020, 2021, 2022, kita punya trade semakin bagus. Maksudnya kita semakin banyak berdagang dengan nilai ringgit yang drop ni, kita semakin banyak orang beli barang kita. So forwarding ni banyak dapat dia punya kelebihan lah. So jadi sebab tu kita nampak forwarder mula listed dekat bursa. Okay. So dekat situ kalau kita nak beli KGW, katalah kita nak beli, saya sebab harga dia tengah murah, saya nak beli 50 lot. Okay, dekat sini tak dah 50 lot. Saya nak beli banyak, so saya beli 10 lot lah. So bila saya beli 10 lot, saya hanya perlu tulis 10 sebab apa? Dia automatik kali dengan 100 unit. Okay, dia akan terus kali dengan 21 sen dekat situ. Tapi kalau katalah biasa 10 ni tak dapat, saya nak beli 1,000. Okay, dekat situ akan jadi 21,000. So dekat sini saya nak pegang 1,000 lot. So dia akan automatik jadi 21,000. Dia akan automatik kirakan. Okay. So jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau berminat nak beli, set dulu berapa. Kalau nak beli 100 lot, tekan dekat situ. Sebab nak rasa-rasa kan. Kalau nak beli 10 lot, boleh tekan dekat situ. So dia akan automatik jadi. So saya tekan dulu 10 lot. So dekat sini, okay, dekat sini, saya akan tekankan, okay, apa yang saya akan tengok, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok, apa yang ada dekat sini ialah detail tuan-tuan dan perempuan. Contoh, nama penuh. Okay, biasa nama penuh ni dia dah short form kan lah. Okay, dia akan pendek, dia ambil nama belakang sekali lah. Okay, IC, betul tak IC? Lepas tu trading account, nombor trading account, nombor CDS dengan nombor telefon. Pastikan detail-detail ni semua betul dan tepat lah. Okay, so nanti bila keluar, apa ni nama dia, beli, jangan tersalah beli. Okey, dekat dalam situ contact. Dan lepas tu enter. Kalau atas ni salah, please letak nombor telefon yang betul. Okey, Res Bumiputra dengan email. Email berapa? Okey, email ni memang dah set. Okey, so dekat sini, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat sini, ni dua benda penting. Mode of payment ada dua cara. Pertama CIMB Click dengan Maybank to you. Pastikan kalau guna eIPO, gunakan nombor account sama ada Maybank atau CIMB Click ni yang sama nama dengan tuan-tuan dan perempuan punya account. Okey, jangan tuan-tuan dan perempuan bayar guna akaun orang lain,
ataupun bayar guna akaun family ke, ataupun guna akaun business ke, jangan. Bayar guna akaun yang nama tuan-tuan dan puan-puan. So kena ingat ini sebab apa? Kalau tak guna nama tuan-tuan dan puan-puan, dia akan reject. Dia akan reject IPO. IPO mana-mana pun dia akan reject. So kena gunakan nama akaun tu, nama kita sendiri. Okey, ambil contoh sekarang saya ambil Maybank to you. Okey, so dekat sini saya akan masukkan nombor akaun. Okay, saya akan masukkan nombor akaun. So saya sampel je masuk nombor akaun. So pastikan masuk nombor akaun yang betul. Ini saya masuk nombor akaun sampel je tau. Okey. So dekat sini kita tekan submit. Okey. Okey. So saya letak nombor sampel je So saya tekan submit dekat situ. Bila kita tekan submit, dia akan keluar yang ni. Okey, dia akan keluar yang ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dekat sini. Okey, tengok dekat sini issuer KGW. Lepas tu number of share. Okey, berapa yang kita nak. Dekat situ ordinary, unit apa semua, berapa apa semua. Ni maklumat detail ni. Dan dekat sini juga nombor akaun. Ni nombor penting. Nombor akaun kita kena tepat dengan nama kita. Jangan kita guna nama bank lain apa semua, jangan. Okey, dekat situ kena masuk trading pin. Okey, trading pin. Okey, masuk trading pin. Ini datang trading pin. Macam saya cakap tadi, 3 perkara yang penting. Pertama, username, ID, trading pin. Okey, sekarang ni ini kita pergi kepada trading pin. Okey, trading pin. Macam contoh saya ada trading pin. Okey. So dekat situ dah masuk trading pin, pastikan trading pin tu sama dengan trading hall punya tau. Okey, trading pin tu siapa yang akan bagi trading pin? CGS CIMB akan bagi trading pin, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi trading pin tuan-tuan dan puan-puan boleh set. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar. Dia akan bagi tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar lah. Okey. So bila dah okey trading pin, tuan-tuan dan puan-puan tekan confirm. Okey. Ada setengah orang dia tak akan keluar ni. Bila tekan, dia akan keluar benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya tekan confirm tu tadi, dia akan keluar ni. Tempat nak bayar Maybank to you. Okey. Tetapi ada setengah orang dia takkan keluar benda ni tau. Sebab apa? Sebab dia tak sekejap saya share balik. Dia takkan keluar benda tu sebab apa? Sebab dia tak enable pop-up. Okey. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena enable pop-up. Enable pop-up dekat atas ni nanti. Okey, bila tekan dekat sini so macam saya dah enable pop-up macam mana. Tapi tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh tengok setting. Kena enable pop-up dekat sini. Dia ada enable pop-up. Biasa bila kita tekan tu, dia akan keluar satu dekat sini nanti. So enable pop-up. So tuan-tuan dan puan-puan, kena enable pop-up tu nanti. Enable pop-up tu untuk bagi Maybank to you tu dibayar. So macam tadi saya tak bayar. Yang tadi tu saya tak bayar. Walaupun saya apply tapi saya tak bayar. Bila saya tak bayar, dia akan keluar status dekat sini. Nampak? Macam ni, ambil contoh kan. KGW pending payment, dia akan keluar. Day 3 tadi fail lah. Maksudnya ini saya cuba. Saya tak bayar, saya fail. Dia tak ada dapat lah. Tapi KGW pending payment. Kalau dia still pending payment macam ni, maknanya tuan-tuan dan puan-puan belum bayar lagi. Kalau dah bayar, dia akan keluar status paid. Dia dah ada bayar. Okay. So, dia belum kata dah dapat ke tak. Dia akan tulis dah dibayar lah. So, pending payment ni, kita kena, dia belum dapat lagi. Dia belum dapat payment kita. So, bila tuan-tuan dan puan-puan dah apply tadi, check je dekat application status, dia akan keluar dekat situ. Accepted ke ataupun apa ni lah. Dia ada berapa status dia lah. Pending payment ni maksudnya belum bayar. So, okay, ada soalan. Pop-up kiranya kena enable. Sorry, pop-up kena enable. Minta maaf, saya betulkan balik. So, bila nak bayar tadi, okay, saya ulang balik Okay, bila kita nak bayar tadi, kita kena pastikan pop-up tu enable. Dibenarkan, enable. So, dekat situ kita boleh bayar. Yes, dibenarkan. Supaya nanti dia akan keluar CIMB ke, CIMB Click ke ataupun Maybank. So dekat situ tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Boleh gunakan untuk bayar kat situ. Okay. So, saya harap clear. Jelas tadi tu. Itu untuk pembayaran. Dan bila dah bayar, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan clear apa semua. Dia akan terus pergi ke application status. So, dia akan keluar kat sini application status. So, application status ni sampai nanti bila dia akan listed, dia akan bagi tahulah kita apa semua status kita lah. Dan pada hari pertama listing nanti, dia akan bagi tahu
Okey, status kita dapat dekat sini, dia akan keluar. Dan pada hari pertama nanti dia akan bawa kepada kita punya iTrade. Maksudnya kita punya trading hall tu tadi. Okey, so sekarang ni sampai kat sini ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya supaya inilah sementara ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan continue kepada dekat mana kita nak jual. Kat mana kita akan muncul kita punya saham tu nanti. Okey, so saya tutup dulu di IPO. Okey, betul. Bila lepas undian, boleh tengok dekat eIPO. Boleh tengok dekat eIPO tu, boleh tengok status dekat situ. Bila balloting tu nanti dia bagi tahu accepted dekat situ, dapat. So dekat situ nanti boleh tengok dekat situlah. Kat undian semua dekat iTrade, dekat status tu nanti. Dekat status apa nama dia? Status tu lah. So dekat situ je semua. Okey, daripada MITI pun nanti, daripada MITI, okey, cuma okey, kena faham daripada MITI dia akan direct kepada trading hall. Okey, dia takkan pergi ke IPO. eIPO ni untuk balloting saja. Siapa yang nak masuk go through balloting. Tapi kalau daripada MITI dia akan terus direct kepada trading hall. Okey, sekejap lagi saya tunjuk kat mana kita nak tengok trading hall Okey, baik. So ada soalan. Dia tanya, eIPO ni kita nak guna eIPO ni cara undian dan MITI adalah cara Bumi Putra. Betul? Okey, betul. eIPO adalah public. eIPO mana diguna balloting. Dia biasa je. Normal biasa. So semua orang sekarang ni tak kira Bumi Putra ke non bumi ke perlu kan ada eIPO. Tapi MITI hanyalah khas untuk bumi. So itu kita kena tahu Baik. Jadi tadi bila kita dah dapat IPO tersebut, balloting dah dapat, MITI dah dapat. So kita kena buka trading hall. So tadi macam contoh kita masuk So dekat situ kita masuk. So kita masuk trading hall kita lah. So bila kita dah masuk trading hall kita, benda yang pertama kita akan nampak, kita akan tengok, kalau kita tak trade dalam akaun ni pun tak ada masalah. Okey. Bila apa yang kita akan tengok, pertama sekali kita akan tengok dekat sini portfolio. Nampak tak portfolio ni gambar apa ni nama dia? Gambar peti, gambar bag ni, gambar ni, ini adalah portfolio. So dekat portfolio ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan dan boleh tengok tuan-tuan dan puan-puan pada hari pertama tau. Hari pertama dia listed. So dekat situ pada hari pertama tuan-tuan dan puan-puan dia akan keluar dekat sini nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Ambil contoh lah macam ni akaun sampel saya tunjuk lah. Ini saham-saham yang dah ada. Okey. Tapi dekat sini juga kita akan ada nanti keluar kita punya saham yang kita dah beli tu, IPO tu. Jadi, ramai orang tanya saya lah, kat mana nak jual? Macam mana nak jual? Apa boleh buat trailing stop ke, stop loss ke, apa semua ke? Baik, saya akan tunjuk dulu macam mana kita nak jual kita punya IPO. Okey. Dan dalam masa yang sama, benda ni juga boleh dibuka pada trading dalam apps handphone. Pun boleh dibuka juga. Tapi sekarang ni saya tunjuk dekat komputer dululah. Dekat handphone tu nanti saya akan bagi video lah kat masing-masing supaya tuan-tuan dan puan boleh gunakan lah. Okey. Contohnya hari ni saya nak jual ambil contoh Inari sebab ni ada satu saham Malaysia Inari, yang dua ni saham Indonesia. So kita tekan dekat Inari tu. So bila keluar je saham tu, okey, dia keluar je dekat sini, apa yang tuan-tuan perlu buat, just tekan je saham tu dan terus jual. Dia akan terus pergi untuk jual. Dia akan keluar warna merah ni tau. Warna merah ni untuk jual. So tuan-tuan dan puan-puan boleh set tuan-tuan dan puan-puan nak jual berapa banyak. Katalah tuan-tuan dan puan-puan pegang kuantiti masa tu ada 10. Tekan je automatic, tekan 10, price berapa nak jual, lepas tu validity dengan apa ni nama dia. Kalau contoh nak jual direct, maksudnya nak terus jual pada harga tersebut, terus tekan dekat limit. Okey? Okey, dekat situ terus tekan dekat limit. Dan dekat sini juga, ambil contoh dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh set, okey, boleh kena faham, boleh set berapa harga yang tuan-tuan dan puan-puan nak. 27, 210, 2720, 730. So dalam hari tu nak jual tu boleh set berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan nak jual. Ada orang dia cakap kat saya masa nak jual orang queue harga rendah sebab dia macam kecoh, macam Radium hari tu
Dia keluar kata kecoh harga Q harga rendah. Dia sebenarnya realistically lah, secara realistically jual 1000 lot, set harga lepas hari IPO disenaraikan dalam papan bursa. Betul. Boleh set. Nak jual hari bila pun boleh set dekat sini. So, sebab apa? Dekat sini, ambil contoh validity 1 hari ataupun go to date. Maksudnya dekat sini nak jual 9 hari bulan. So, nak jual 9 hari bulan pun boleh. Kata nak jual go to date, nak jual 10 hari bulan. So, dekat 10 hari bulan pun boleh. Okay? So, dekat sini kita boleh set kita punya date. So, dekat dengan price ni kita set. So, apa yang berlaku ialah order ni akan on sampai berapa hari itulah. Kalau dah capai target harga kita, dia jual, automatik dia akan fill semua. Okay. Dekat sini juga, tuan-tuan dan perempuan, kena faham kita nak Q harga, pastikan kita Q harga yang lebih tinggi daripada harga kita beli. Jangan Q harga yang lebih harga rendah lah. Dan ini nasihat saya, jangan jual rugi. Ada setengah orang ni nak jual rugi, saya tak faham. Dan sebenarnya saya rasa tak boleh berlaku, tapi saya tak tahulah benda tu betul ke tak lah. Okay, cuma kalau dia jatuh pada limit yang rendah ni, biasanya bukan kita yang set, bukan kata retailer yang set, tak. Biasanya apa ni nama dia? Ada ni lah, ada big player lah, maksudnya ada jerung-jerung besar yang jual pada harga rendah lah, sebab tu harga tu drop. Okey, dan bila kita nak jual, dekat sini kita dah masuk contohnya kita nak jual harga day hari tu juga, kita masukkan trading pin kita, cek harga sebelum jual, tengok betul tak ni apa semua, tekan sell, dia akan terus. Bila tekan sell, dia akan pergi terus kepada order book. Nanti kita boleh tengok kita punya order status. Okey, dekat sini kita boleh tengok order book. Okey, tadi daripada tool, daripada portfolio tadi, kita tengok ke order book. So, bila dah fill, dia automatic jual dekat order book ni nanti. Okey, harga rendah supaya jerung boleh kawal harga dan beli dengan harga murah IPO tu kan. Wallahualam. Tapi saya bagi tahu market ada banyak player-player yang besar. Ambil contoh, sekejap saya settlekan ni, nanti kita cerita pasal IPO lah. Sedikit mengenai IPO lah. Okey, baik. So sekarang ni ini order-order kecil. Inilah contoh-contoh macam mana kita nak buat dan macam mana kita nak link daripada platform tu tadi IPO ke iTrade. So jual dan beli dekat iTrade. So apa-apa tuan-tuan dan perempuan, ini simple basic. Okey, dan dekat sini dekat iTrade ni juga sebenarnya tuan-tuan dan perempuan boleh jual beli saham macam biasa. Saham yang lain semua ada kat dalam ni pun boleh jual beli macam biasa. Tapi kalau kata tuan-tuan ada M+ untuk beli jual beli macam biasa, nak guna saham iTrade ni untuk IPO saja pun boleh. Dan IPO ni, okey, saya share dengan tuan-tuan perempuan, kebetulan kita dah ada malam ni, IPO ni ada banyak exchange yang lain. Contohnya macam Indonesia. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok saya punya stok, ini sampel lah, sampel account yang saya gunakan. Saya banyak guna account ni untuk tunjuk ke orang melabur di Indonesia. Perasan tak, saham ni 63% tengah profit, running profit. Ini 37% running profit. Ini semua labur di Indonesia, tuan-tuan dan perempuan. So, bagi saya ini adalah peluang. Kalau ada tool ni, kalau nak labur Indonesia pun tak ada masalah, boleh gunakan. Sebab saya banyak ini market Indonesia, nampak tak? Ini market Indonesia. Market Indonesia is very, very good right now lah. Senang lah. Beli apa je pun boleh profit. So macam tu lah. So dekat sini juga ada market Hong Kong. Dan market US pun ada juga kat dalam ni. So, tapi saya bagi tahu tuan-tuan perempuan, pastikan modal keras lah untuk pergi ke overseas market. Sebab overseas market kita pakai US dollar. Okay, kita pakai US dollar dan US dollar ni dia makan modal sikit. Okay. Tetapi apa-apa pun kita kena pastikan yang semuanya dalam satu platform. Dalam platform yang sama, tuan-tuan dan perempuan. Okey, dan lagi satu, terakhir. Yelah, sebab saya banyak pergi overseas. So kalau nak pasal market Indonesia boleh bincang dengan saya sebab saya banyak letak di overseas. Banyak invest di overseas lah. Okey, so kalau kita balik kepada bursa tadi, saya tunjuk kat tuan-tuan dan perempuan. Okey, saya dekat dalam ni, ni ada stock filter tau. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat sini ada stock filter. Stock filter ni adalah tempat di mana saya selalu settingkan. Saya selalu ajar klien-klien saya macam mana nak cari saham intraday di Malaysia dengan cara yang senang dan mudah. Senang dan mudah.
Saya bagi tuan-tuan dan puan, banyak klien saya dapat recover portfolio dia, banyak klien saya dapat recover portfolio dia menggunakan strategi yang saya set dekat sini. Strategi ni free je, saya dah set dah. Tuan-tuan dan puan boleh set. Nampak dekat sini, intraday, boleh dalam masa setahun boleh 89% dia punya profit. So, setting-setting ni, okay, tengok dekat depan ni Tengok depan ni, tuan-tuan dan puan, kalau follow saya punya TikTok ke apa, saya selalu cakap pasal Smile Day, ini semua dah keluar-keluar, dah banyak profit dah. So, kita boleh, detector ni, screener ni saya guna adalah untuk percuma, tuan-tuan boleh guna untuk detect jerung. So, boleh gunakan dan insyaAllah benda ni free je saya bagi. Kalau tengok dalam saya punya YouTube pun saya bagi free je. Sebab apa? Pengalaman saya dah banyak. Saya dah test. Ini memang dah test lah. Dah dicubalah. Okay? Baik. Kita pun dah nak hampir 40 minit dekat sejam. Kalau ada apa soalan, boleh tanya saya. Kalau rasa macam rasa risau apa semua, boleh contact je saya dan saya akan tunjukkanlah tuan-tuan dan puan. Baik, untuk yang ada kira kata buka akaun IPO ni bersama saya ni, biasanya saya akan guide tuan-tuan dan puan untuk fahamkan setiap IPO. Dah bagi banyak dan clear. Mungkin ada banyak lagi yang kita tak cover, especially pada trading platform apa semua. Kita akan buat kelas dari masa ke semasa. Saya akan bagikan pada tuan-tuan dan puan peluang untuk interact dengan saya dan saya pun tak akan makan masa yang banyak lah untuk malam ni. So, bagi siapa-siapa yang perlukan maklumat lebih dan nak tanya, okey, macam mana nak buat sesuatu benda, tak faham apa semua, contact saya. Sama ada kita boleh set kata nak meeting. Kalau kita ada masa, kita akan meeting face to face ataupun meeting secara online, ataupun saya akan buat kelas lah, macam ni lah. Macam ni ada 3 orang yang datang. Memang saya target tu 3 orang je, walaupun ada yang ni kan. Okey, tetapi saya akan bagi rakaman ni lah. Tuan, apa syarat nak buat pinjaman IPO? Okey, IPO financing ni sebenarnya simple je. Pastikan tuan-tuan dan perempuan ada bekerja, ada payslip. Lepas tu kena ada, okey, tengok berapa besar yang nak apply. Berapa besar yang nak apply. Semakin besar nak apply, biasanya perlu lebih ada strong financial statement lah. So itu untuk IPO punya ni lah. Dan pinjaman IPO ni sebenarnya go through MITI. Kena faham kena apply MITI. Maksudnya go through MITI lah. So kalau nak tahu lebih lanjut, nanti saya akan buatkan IPO financing punya kelas supaya semua akan lebih faham macam mana nak buat tu. Okey, sekian daripada saya malam ni. Harap semua jelas, semua clear tentang apa itu IPO dan macam mana e-IPO itu berfungsi. Dan kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita akan buat perkongsian daripada masa ke semasa. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.